Personality otak dominan, feeling extrovert atau FE. Bagi anda yang dah buat test personality otak dominan menggunakan 10 cap jari, 10 jari, cap jari ni semua, dan menggunakan software Stephen, dan anda mendapat hasil FE ataupun feeling extrovert, bermaksud anda mempunyai bahagian otak dominan yang digunakan untuk membuat keputusan, membuat tindakan ataupun reaksi anda di bahagian otak bawah kanan. Dan drive extrovert itu datang daripada lapisan luar dominan. Huruf F pada feeling, personality feeling ni bermaksud orang yang kuat pada rasa, kuat pada perasaan diri dan perasaan orang lain. Yang di mana mereka tindakan ataupun keputusan tu banyak bergantung kepada perasaan berbanding pemikiran logik. Bukan tiada logik, tapi lebih memberatkan perasaan diri dan orang sekeliling. Dan feeling extrovert pula, drive extrovert tu membentuk social quotient kepada orang feeling extrovert, di mana orang yang sangat bagus dalam sosialnya bila beramah mesra dengan orang lain ataupun bernetworking. Ini kekuatan feeling extrovert. So kelebihan seorang feeling extrovert ni adalah membesarkan, dan dia membesarkan apa? Pasukannya, komunitinya. Jadi dia ni mudah menarik orang, panggil orang, bersama-sama menjayakan sesuatu projek, menjayakan sesuatu task, sehingga menjadikan dia seorang pemilik, menjadikan dia seorang bos. Untuk dia berjaya, dia lebih kepada pasukan dan organisasi yang digerakkan olehnya, sama ada dia di dalam organisasi tersebut sebagai ahli ataupun sebagai seorang pemimpin. Dia boleh menjadi penggerak di mana saja, sama ada dia di atas ataupun dia di bawah. Jadi kalau anda pula ada anak yang berpersonality feeling extrovert ni, anda perlulah berhati-hati ataupun perlu sensitif dengan apa yang dia rasa dalam setiap situasi. Lagi-lagi kalau dia sedih ataupun dia tengah kecewa. Kadang-kadang benda ni sangat nampak, kita ingatkan dia manja dan mencari perhatian. Tetapi tidak, kerana measurement seorang feeling adalah pada emosi dan perasaan. Dan untuk orang feeling extrovert, dia berani mengambil risiko dalam bentuk kewangan. Dari sudut kewangan, dia berani mengambil risiko. Dan untuk fizikal dia pula, dia juga mempunyai paru-paru yang sedikit berbesar berbanding personality lain, dan memberikan stamina yang baik kepada seorang feeling. Dan feeling extrovert ni, stamina-nya akan lebih baik apabila dia buat sesuatu tu bersama-sama orang lain, kerana social quotient-nya tadi, extrovertnya tadi. Jadi feeling-nya tu akan lebih baik, stamina-nya lebih teratur ataupun lebih kuat apabila diberi semangat daripada luar. Seorang feeling extrovert mempunyai empati yang tinggi, toleransi yang tinggi, yang menyebabkan dia mudah disenangi oleh orang sekeliling, menyebabkan networking dia mudah bertambah besar dan membantu komunikasi yang baik antara dia dan orang lain. Disebabkan tu juga seorang feeling extrovert ni mudah mendapat bantuan daripada orang lain dan juga mudah memberikan bantuan daripada orang lain. Dia menjadi enabler, dia jadi pemudah cara kepada orang lain kerana networkingnya, kenalannya yang luas. Dan disebabkan komunikasi yang baik tadi, menyebabkan dia ni persuasif, orang yang boleh memujuk, menjadikan dia seorang salesman yang sangat baik, semula jadi. Kerana orang senang dengan dia dan mudah dia boleh merasakan apa kehendak orang lain, apa yang orang lain suka, dan orang mudah nak membeli daripada dia. Bukan kerana produk itu bagus ataupun servis yang ditawarkan itu bagus, tetapi kerana orang feeling extrovert ni tadi, dia boleh, empati yang tinggi itu membolehkan dia memahami keperluan orang sekeliling dia. Orang feeling extrovert ni, kita akan nampak dia ni mendengar seperti sponge, tapi kadang-kadang dia dengar tapi dia tak fikir pun nak menyelesaikan masalah seorang tu. Dan juga dia ni nampak mengambil berat tentang seseorang sebab daya pendengaran dia tu yang fokus. Tapi sebenarnya dia tak faham pun apa yang masalah orang lain tu sedang hadapi. Jadi kita nampak macam dia ni mendengar, tapi kadang-kadang dia hanya mendengar tapi dia tak dapat nak memahami. Cuma bukan semua orang cerita masalah ni untuk diselesaikan ataupun untuk difahami. Kadang-kadang orang hanya perlukan telinga mendengar masalah mereka saja, dan menyebabkan orang feeling extrovert ni terus mudah disenangi. Dan dia ni juga nampak macam pasrah, nampak redha, nampak macam tak apalah, apa jadi pun tak apa. Tapi rupa-rupanya sebabkan dia ada sedikit sifat malas berfikir. Ingat kalau orang thinking berada di atas kiri dan orang feeling berada di bawah kanan, menyebabkan mereka ni opposite. Jadi
Feeling ni opposite kepada thinking. Jadi fikirannya tu kurang digunakan sebab lagi banyak menggunakan hati dan emosi. Jadi kekuatan paru-paru pada orang FE tadi menyebabkan stamina-nya yang tinggi dan juga daya emosi dan sosial yang ada pada seorang feeling extrovert tadi menyebabkan dia mempunyai cinta yang banyak dan boleh memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada ramai orang. Dan disebabkan tu dia juga mendapat semula cinta dan kasih sayang ataupun orang lain pun mengambil berat tentang orang feeling extrovert ni tadi. Seorang feeling extrovert ni, kalau feeling introvert ni dia nak jadi king, pemimpin, tapi orang feeling extrovert ni pula disebabkan daya sosialnya dan komunikasi dia, dia ni seorang kingmaker. Dia seorang yang boleh melatih orang lain sebagai seorang coach. Dia akan pegang tangan orang ni, dia akan guide dia dari satu step ke satu step dengan sabar kerana stamina yang dimilikinya tadi menyebabkan dia akan menjadi berjaya kerana ramai king yang dihasilkan, ramai orang berjaya yang di-coach oleh orang feeling ni tadi menyebabkan dia juga menjadi orang yang berjaya. Sama seperti seorang feeling introvert, feeling extrovert juga dikuasai oleh emosi dan feelingnya. Jadi untuk orang feeling belajar, dia perlulah suka dengan apa yang bakal dipelajari dan dia juga perlu suka dengan orang yang mengajar. Tenaga pengajarnya, sama ada yang mengajarnya guru, kawan-kawan ataupun ibu bapa, dia mesti suka orang yang mengajar tersebut. Pada masa yang sama, orang feeling introvert mendengar saja one way, tapi orang feeling extrovert dia boleh mendengar apa yang orang lain ajar dan boleh masuk, tapi lebih faham apabila berlaku dalam bentuk perbincangan. Bermaksud ada input dan ada output semula daripada feeling extrovert ni tadi. Jadi perbincangan tersebut terhadap satu subjek ataupun bidang yang ingin dikuasai memberikan daya kefahaman dan ingatan yang lebih baik dalam pembelajaran seorang feeling extrovert. Jadi adalah sangat baik seorang feeling extrovert mempunyai study group ataupun at least study buddy, orang yang selalu belajar dengan dia. Dari sudut kewangan, seorang feeling extrovert juga belanja mengikut rasa hati dan sangat banyak berbelanja untuk meluaskan networking, untuk mendapatkan cinta daripada orang lain. Bukan cinta ni dari sudut hati orang, tapi networking orang. Okey, kerjasama orang lain. Di situ menyebabkan dia mudah untuk berbelanja. Dan sama juga dia perlukan motivasi, tapi bukan dari dalam diri, feeling extrovert dari dalam, dan feeling extrovert dari luar. Dia perlu tahu untuk menyimpan tu siapa yang dia nak bahagiakan. Dia nak menyimpan untuk mak ayah, menyimpan untuk anak-anak, menyimpan untuk isteri, menyimpan untuk masa depan keluarga. Dia perlu fikirkan siapa yang akan bahagia, siapa yang akan memberi kesan ataupun mendapat kesan daripada aktiviti menyimpannya tadi. So untuk kerjaya pula, seorang feeling extrovert ni cinta yang banyak, komunikasi yang baik. Jadi carilah kerjaya yang memerlukan komunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Ramai feeling extrovert berada di bidang contohnya pengacaraan, karya seni, lakonan, jualan. Sangat bagus untuk orang feeling extrovert kerana menggunakan daya komunikasinya yang baik, dan orang feeling extrovert juga tak penat bila bersama dengan orang yang ramai. Malah komunikasi dan interaksi dengan orang yang ramai memberikan tenaga dan menguatkan lagi stamina seorang feeling extrovert. Disebabkan juga emosi ataupun komunikasi yang feeling yang dibawa daripada luar, dan dia menyebabkan orang feeling extrovert ni mudah terasa, dan disebabkan tu dia juga mudah give up pasal orang lain. Dan orang feeling extrovert ni akan nampak berjaya bila networking dia bertambah baik, sama ada semakin ramai ataupun dia dapat networking dengan orang yang berada pada tahap yang lebih tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi dari sudut pangkat, harta dan juga kerjaya. Dan dari sudut cinta, orang feeling extrovert ni pula dia mudah menjadi orang yang bercinta lokasi kerana dia ni bercakap dengan penuh empati dan simpati. Jadi bila bekerja, bila bersama dengan orang lain, orang mudah terasa terpikat dengan orang feeling extrovert. Itu yang kita panggil sebagai cinta lokasi.